Baik, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita berkesempatan lagi untuk bersama dalam ruangan tazkirah. Tajuk yang kita ketengahkan untuk hari ini, hormat guru, hargai jasa mereka. Signifikan kita berada di bulan September ini, kita akan sama-sama memperingati guru-guru yang pernah pun berjasa mendidik kita ni, walau siapapun mereka. Jadi siapa sebenarnya yang boleh didefinisikan sebagai seorang guru ini? Kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya bersama kita pada pagi ini Ustazah. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, semuanya baik-baik. Didoakan juga yang ada di studio RTB ini pun semuanya dalam keadaan baik-baik juga. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang telah pun dinyatakan tadi Wali ya, setiap 23 September setiap tahun. Jadi hari yang cukup bermakna bagi seluruh warga guru. Jadi sekarang ini tinggal mungkin lebih kurang 2 minggu lebih lagi kita akan menyambut Hari Guru. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus saja bersama dengan Yang Mulia Ustazah ya sebagai mukadimah untuk tajuk kita ni, hormat guru, hargai jasa mereka. Silakan Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadinya tajuk kita ni iaitu hargai guru, kendang jasa mereka. Ya, betul. Kerana mereka ni merupakan orang yang dekat dengan kehidupan kita ni berbanding dengan perlindungan. Tapi bercerita sedikit mengenai bulan September ni. Kalau dalam kalender Hijriah, setiap bulan itu memang ada majlis-majlis sambutan yang kita ni raikan sempena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bulan kalender ni kalender Masihi especially terutamanya khusus bulan September ni memang setiap tahun di negara kita ni ada meraikan satu sambutan iaitu Hari Guru. Maka Hari Guru ni bukanlah sahaja yang mana tujuannya tu kan mengenang jasa individu yang bergelar guru, tetapi 23 bulan September ni merupakan tarikh kelahiran insan yang berjasa dalam membangun dan mendatangkan kemajuan-kemajuan di negara Brunei Darussalam, terutamanya yang dapat kita nikmati sampai sekarang ni iaitu tarikh lahir almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Abdul Khairi Waddin. Dengan usaha almarhum, itulah yang sepatutnya kita ni kenang. Dikenang dengan usahanya membina, mendatangkan pendidikan menitik beratkan pendidikan untuk rakyat jelatannya ni. Dibina sekolah, kemudian diadakan beasiswa, dihantar pelajar-pelajar ni ke luar negeri, kemudian didatangkan lagi ulama-ulama ulama-ulama yang khusus dalam bidang agama agar penduduk dan rakyat di negara Brunei Darussalam ni tidak lari akidah kita ni. Itulah usaha-usaha yang dibuat oleh almarhum, dan sudah setentunya tarikh kelahiran nanti 23 tu merupakan tarikh yang saya keramat kita ni diingat usaha para guru-guru ni di mana dorang ni membimbing anak didiknya ni menuju ke arah kebaikan. Bila sebut guru, memang kita ni akan fikir positif, nada dan negatif. Nada dan negatif. Maka dengan guru ni, kalau dalam bahasa Arabnya diambil dalam daripada perkataan al-muallim, guru al-muallim, dan diambil daripada kata kerja alima. Maka dalam menurut Kamus Dewan ni, guru ni, siapa guru ni? Adalah orang yang mendidik, orang yang mengajar, orang yang mengasuh juga. Dan pendidik ataupun guru ni
kalau dalam Islam ini ialah siapa sahaja yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didiknya ni. Kan dari damit diberi pendidikan, dibentuk syakhsiahnya. Sampailah anak-anak didiknya ni mampu menunaikan tugas dan hak berseterangan ni sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada para malaikat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, aku kan menjadikan khalifah di muka bumi ini untuk mengurus pentadbiran di dunia ini. Maka di sini inilah diberikan pendidikan, ilmu. Kerana ilmu ini kalau tidak ada gurunya, takkan sampai arah kita ni. Begitu juga guru kalau tidak ada ilmu, apa akan disampaikan? Betul. Maka guru ni siapa saja dipanggil guru, cigu, siapa lagi ustazah, teacher, sir, syekh, maulana, semua itu daripada dulu sampai sekarang itu masih lagi kekal panggilannya, tidak ada berubah. Sebab itu mengapa pengorbanan guru ini adalah sangat tinggi kerana berseturangan ini indong kita ni. Manusia ni ada indong, ramai indongnya. Indong yang banar, kemudian indongnya yang mertua. Kalau sudah kahwin, indongnya mertua tu indongnya tu ada, bukannya orang lain tu. Indongnya banar je, indongnya banar je tah. Kemudian seterusnya indong kita ni di sekolah. Bagaimana pengorbanan bisturang itu mendidik bukan seorang, tapi ramai. Puluhan ya. Ramai bah yang akan diajarnya ni. Kerana ia merasakan itu sudah tanggungjawabnya dan amanahnya, dan anak-anak ini pun ia anggap sebagai anak, bukannya orang lain. Walaupun guru itu sudah berkahwin ataupun guru itu masih bujang, tetap sahaja ia dengan sepenuh hatinya tu mengajar, mencurahkan ilmunya tu bang. Sebab dengan ilmu itu tah yang akan membimbing anak-anak ini ke arah jalan yang lurus dan berkepribadian yang sangat syakhsiah yang diidam-idamkan oleh kita ni dalam Islam ni. Hatta orang yang berpendidikan berjawatan tinggi pun tetap memerlukan kepada guru. Dia yang mengajar anaknya tu, dihantarnya, dicarinya guru untuk anaknya ni. Hatta pemerintah, siapa sahaja yang tinggi-tinggi, kita ni pun indong pun tetap je berharap kepada guru ani agar mendidik anak kita ni. Contohnya Khalifah Harun Ar-Rashid. Mereka ni adalah orang yang jawatan khalifah, memimpinkan, tapi tetap sahaja ia menyerahkan urusan mendidik anak ini kepada ulama. Tolong ajar anakku ni, ajarlah sesuatu yang aku belum ajar padanya. Kalau ia salah, tolong betulkan. Sebab itu betapa berat beban guru ani kerana amanah Allah dan amanah orang juga pada dirinya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah ya. Itulah mukadimah yang dapat disampaikan oleh Yang Mulia Ustazah pada pagi ini berkenaan dengan tazkirah. Hormat guru, hargai jasa mereka ya. Jadi guru itu bukan mereka yang mengajar di sekolah sahaja ya. Malahan siapapun ya yang menyumbangkan ataupun memberikan kita ni menyampaikan ilmu, itu bolehlah disebut sebagai seorang guru ya. Jadi Ustazah, kita ingin mengetahui ni, apa hebatnya orang berilmu ini? Apa hebatnya sosok seorang guru ini? Mungkin boleh mengkongsikan kepada kami. Mengapa ulama ataupun orang yang berilmu ini sangat dihormati dan dimuliakan? Tambah-tambah lagi dalam Al-Quran banyak menyebut orang yang berilmu. Guru ini memanglah saya akan katakan orang yang berilmu. Orang mulia ya. Orang yang mulia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surah Ali Imran ayat 18. Dalam ayat ini
Allah menjelaskan bahawa secara amnya bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan perkara ini diakui dan menegaskan bahawa Allah itu satu-satunya diakui oleh para malaikat dan juga orang yang berilmu. Kenapa para malaikat? Kerana mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Taala dan mereka yang mengetahui akan kehebatan kuasa Allah. Sedangkan orang yang berilmu ini kerana diberi akal untuk mentadabburkan Al-Quran itu betapa sifat Allah ini sebenarnya cantik. Asmaul Husna itu sebenarnya ada kelebihannya. Kalau dibaca, dihayati, memang kita ni orang yang berilmu terasa gentar dengan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian apa yang lagi hebatnya orang yang berilmu ini adalah kedudukannya. Kedudukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Di mana Allah berfirman, diangkat kedudukan mereka yang mereka di antara kamu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu kepada beberapa derajat. Sebab itu ketika Imam Asy-Syafi'i dihantar, ibunya pesan, belajar sahaja, jangan dikejar kemewahan yang ada di dunia ni, ia akan datang dengan sendirinya. Artinya bila belajar itu, belajar kerana dunia akhirat, kita ni kan berbakti untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Dan dengan ilmu itu, cuba tadi fikirkan pengorbanan bistorang ini, seolah-olah ilmu itu kan sifatnya cahaya. Dengan cahaya itu ia akan menentang kejahilan dan kegelapan. Andailah di hadapan kita ini laluan itu semuanya gelap, walaupun dengan cahaya yang sedikit akan dapat membantu kita ni untuk meneruskan perjalanan kita ni untuk melangkah ke hadapan. Betul. Begitulah juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita ni, dengan yang melihat cahaya yang kita ni bawa itu, bisdurang pun dapat melangkah ke hadapan kepada yang benar itu. Inilah kehebatannya orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu ini juga dalam hadis Rasulullah, kedudukan mereka ni jika dibandingkan dengan orang yang abid, banyak beramal ni, mungkin kita ni mengatakan orang yang abid ni yang menang. Tetapi sebenarnya di antara orang yang berilmu dengan orang yang beramal ni, ditinggikan lagi kedudukan orang yang berilmu, sebagaimana yang disokong dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Maksudnya di sini ni, tafsirannya sini ni, kelebihan orang yang berilmu ni, orang alim ni atas ahli ibadah adalah seperti kelebihanku ke atas orang yang paling rendah di antara kamu. Artinya yang lemah imannya. Rasulullah dengan orang yang lemah iman memang jauh kan. Betul. Macam kita ni macam langit dan bumi. Kemudian baginda bersabda lagi, sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit dan bumi akan banyak tu. Apa yang kita ni imani pun, malaikat pun cuma ada 10 dan penduduk langit dan bumi pun kita ni dah tahu berapa jumlahnya, kan dihitung teratus sudah orang kata menghitung. Hingga kan semut makhluk Allah, semut ni, binatang ni, dalam lubangnya kan kita ni koloni, tani tahu koloni semut ni memang ia kan bukan seekor tapi beratus serta ikan di laut, di sungai pun tani dah tahu tetap berselawat, berdoa untuk orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Kemudian ada lagi hadis memberitahu bahawa kelebihan orang yang alim ni dibanding dengan ahli ibadah adalah seperti bulan pada malam purnama. Tarang. Tarang walaupun ada bintang-bintang, tapi dengan bulan purnama tu mengalahi apa yang ada bintang-bintang di sekelilingnya. Itulah perbandingan orang yang
muallim ni dengan orang yang apa namanya tu, ahli ibadah. Artinya dalam sini ni tani tahulah bahawa Allah memuliakan orang yang berilmu ni, betul iaitu sekali guru-guru. Ya, alhamdulillah. Jadi itu antaranya hebatnya orang yang berilmu ini tadi. Betul. Dan di antara wujud memuliakan ilmu itu adalah dengan menghormati guru. Betul. Jadi apa yang ingin kita mungkin minta penjelasan daripada Yang Mulia Ustazah, apakah sebetulnya adab-adab kepada orang yang berilmu ini? Tani ambil contoh ulama kepada ulama. Ulama kepada ulama. Kerana seorang ulama ini, mereka ni bergelumang dengan ilmu. Sayangkan ilmu. Sangat menghormati ilmu. Untuk supaya ilmu itu berkekalan, berpanjangan. Maka dihormati, dimuliakan guru-gurunya ini. Dan salah satunya bagaimana Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mereka ni kan ulama, ulama yang tersohor, di mana kitab-kitab durang pun masih ada. Dan tetap salah satunya adalah mendoakan. Tak mendoakan. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Riwayat Abu Daud. Di mana ia punya tafsiran di sininya, siapa yang berbuat baik, sesiapa yang berbuat kepada kamu kebaikan, maka balas. Jangan kebaikan itu dibalas dengan tuba. Jangan kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Islam mengajar kita ni yang baik dibalas dengan kebaikan. Jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk dibalas, nada akan dibagikan, maka doakan sahaja untuk guru kita ni, sehingga kamu merasakan bahawa kamu sudah membalasnya. Kenapa doa ni? Jangan doa yang baik-baik, doa yang baik-baik. Diajar arah kita ni, Allahumma ghafir, apa doanya ni? Allahumma ghafir lil muallimin wa atil a'marihim wa barik lahum fi kasabihim. Yang mana ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa guru-guru kami, berkati pada tubuh badan mereka dan panjangkan umur mereka. Kerana kenapa berkati pada tubuh badan mereka? Kegunaannya untuk mengajar semua kan tu, mulutnya, lidahnya, matanya, telinganya, mengajar kepada kebaikan, dan panjangkan umur bisturang ni. Kerana orang yang berilmu ni, bila ia sudah tiada, tani bukannya satu kerugian, kehilangan Betul. Kehilangan orang yang ada kemahiran ilmu yang, apatah lagi kemahiran ilmunya itu pada ilmu yang khusus. Walaupun ia ada zuriat, walaupun ia ada anak, indah sama tu. Indah ada duanya. Indah sama tu. Indah sama dengan anaknya. Indah dapat, walaupun anaknya kadang-kadang ada anak, mana ia akan mengikuti jejak langkah mama bapanya sebagai seorang guru, biar ia kerja sebagai pekerjaan yang lain. Maka dengan guru ni, bila sudah kehilangan, kita ni bila sudah tiada tu, kita ni kehilangan. Siapa tahu lagi kan tempat tani merujuk ni. Tidak ada tempat kita ni kan bertanya ni. Maka dengan doa itulah didoakan supaya mereka ni panjang umur, kemudian keberkatan ilmu bisdurang itu sentiasa berkembang, sehingga anak bangsa kita ni menjadi apa yang diharap-harapkan oleh kerajaan dan dalam agama Islam. Nah, contoh lagi bila adab kita ni kepada guru ni, kalau Imam Asy-Syafi'i ia tidak sanggup melunjur kakinya ni kepada rumah gurunya, padahal jauh sudah tu, indah sanggup, apatah lagi kan membuka keratasan ni, nada bising ni, nada cuma ni bising, perlahan-lahan supaya gurunya tu indah terganggu konsentrasinya. Itu salah satu. Jadinya kita ni patutlah contohi. Kerana apa? Kita ni mahu keberkatan ilmu daripada guru kita ni tu, supaya ilmu tu melakat dan dapat kita ni kuasai sebagaimana ia
menguasai ilmu tersebut. Alhamdulillah. Jadi baru 3 soalan ni sudah padat jawapannya ya. Betul. Guru adalah mereka yang seringkali menerima cabaran ya di dalam mereka memberikan ilmu pendidikan kepada anak-anak ini ya. Dan juga kita mendengarkan ibu bapa dan juga penjaga yang marah kepada guru ini tadi ya. Mungkin anaknya kurang cemerlang di dalam pendidikan ataupun mungkin saja masalah disiplin anak-anak itu tadi. Apa tanggapan Ustazah sendiri kepada ibu bapa dan juga penjaga yang kadang-kadang mempersalahkan 100% kepada diri seorang guru itu? Dalam hal di sini terlampau banyak isu seperti itu timbul lah, apatah lagi di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan saja Allah memandu jawapan saya ini. Dalam hal di sini ni, kalau kita ni berbalik kepada ulama, mereka ni seperti indung kita ni sudah pasti mengharapkan kebaikan kepada anak-anak walaupun anak itu bukan anak yang benar. Dalam soal ilmu dan akhlak, sebenarnya seorang guru itu mesti menguasai yang pertama ni akhlaknya ni, kerana ketika mereka belajar pernah diceritakan aku belajarnya 50 tahun 50 tahun, tapi dalam tempoh 50 tahun artinya 30 tahunnya aku belajar akhlak, kemudian 20 tahun itu aku belajar ilmu. Bila ia dihantar itu, apa yang diambil dulu adalah akhlak gurunya yang baik-baik. Sebab kita ni tahu guru ni sememangnya adalah berkepribadian baik-baik. Maka akhlak itu belajar, bila kita ni sudah berakhlak, sudah tentu kita ni akan ada hormat dan rasa memuliakan kepada guru. Maka ilmu bila sudah kita ni belajar, bila kita ni ada sudah hormat dan mulia, ilmu itu akan jadi mudah. Jadi mudah sampai kepada anak-anak didik ni. Maka sebagai insan, kita ni sepatutnya dan sewajarnya mencela ataupun mengherdik, memarahi. Kerana mereka inilah, kalau ada guru, memang kita ni anak kita ni dapat dibimbing. Betul. Sebab kata ada seorang berkata, Yahya bin Muaz katanya, indung aninya kasih sayangnya tu minta maaf. Yang para ulama ni sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan indung. Maka ditanya kenapa? Macam mana boleh? Macam mana boleh bah? Macam mana boleh ulama kasih kepada anak didiknya ni, bukan terpulang indung. Sepatutnya indung lebih sayang. Memang kasih sayang indung ni memang indah terbatas tapi bila ia sudah salah tumpahnya, terlampau dimanjai, maka anak itu akan jadi rosak. Rosak. Maka kena tanya macam mana boleh? Maka Yahya ni menjawab, indunganinya ibu bapa menjaga anak-anaknya daripada neraka dunia. Maksudnya neraka dunia ini adalah kesusahan. Mana jindungkan sanggup melihat anaknya susah kalau ia dari di dunia sebelum ni ianya hidup susah, hidup itu seboleh-bolehnya selepas aninya dekumo anak ko aninya hidup susah. Tapi dengan didikan yang salah akan membuatkan anak itu rosak kan. Sedangkan para ulama ni, guru-guru menjaga umat Nabi Muhammad ni daripada neraka akhirat. Artinya dunia akhirat itu ia dijaganya bah. Andai sejak anak itu dah datang sekolah 3 hari, ngau tu guru mana anak murid kau ni, tahu kamu ke mana ia? Memang ia akan bertanya di telefon dia tu. Tapi kalau kita ni biar tak jangan tak disekolahkan. Contoh saja. Contoh sahaja. Tapi kalau dengan sikap seperti itu sebenarnya telah membuka ruang untuk anak kita ni tu melanggar disiplin sudah. Sebab itu jangan diherdik, jangan dia tu kalau sudah anda setuju, pindahkan saja anak itu, pindahkan saja habis cerita. Jangan dipanjang-panjangkan sebabnya keberkatan natuba. Kerana bisturang ini sudah diangkat dalam Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Betul. Sebenarnya masing-masing inginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka, bukan anak sendiri, malahan juga anak-anak yang di bawah jagaannya. Betul. Kerana amanah kan, amanah ni bukannya dalam
perkara yang kecil, perkara yang besar. Tapi perkara kecil lah tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ribuan terima kasih ya. Kita ucapkan buat yang mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman. Mudah-mudahan ya kita ni dapat mengambil manfaat, iktibar dan juga pengajaran yang telah pun disampaikan oleh yang mulia Ustazah tadi mengenai dengan hormat guru. Patut kita ni hargai jasa mereka, apa yang telah pun mereka sumbangkan selama ini ya. Baik, insyaAllah ada kesempatan Ustazah kita akan bersama lagi dengan waktu, pasti dengan topik yang lain pula ya. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.